Terima kasih kucing. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan dengan berita penerbangan. Sebagaimana semua kita faham dan tahu bahawa industri penerbangan negara berdepan dengan masalah yang agak kronik. Ini adalah berikutan pandemik COVID-19 yang menyekat perjalanan kita sejak PKP dilaksanakan pada Mac lepas. Malaysia Airlines, AirAsia dan terkini Malindo Air. Malindo Air pada 30 Oktober lepas pada hari Jumaat telah melepaskan seramai 2,200 orang kaki tangannya, meninggalkan 1,000 orang sahaja untuk meneruskan operasi syarikat sementara menunggu pemulihan dalam industri tersebut. Sebenarnya masalah mereka sama juga seperti Malaysia Airlines dan Asia telah bermula sejak Mac lepas, di mana langkah-langkah syarikat telah dilaksanakan, iaitu memberikan cuti tanpa gaji selama 2 minggu dan juga pemotongan gaji sebanyak 50%. Namun langkah tersebut tidak dapat mengawal operasi syarikat dan menyebabkan pengurusan terpaksa mengambil langkah untuk menamatkan perkhidmatan seramai 2,200 orang kaki tangannya Malindo Air pada Jumaat lepas. Masalah yang dihadapi oleh syarikat penerbangan negara ini sebenarnya telah diunjurkan oleh Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa, iaitu IATA. Terdapat sebanyak 297 syarikat penerbangan yang menganggotai persatuan ini, termasuklah yang beroperasi di Malaysia. Jadi IATA ini telah membuat unjuran yang agak menakutkan sebenarnya dalam bagi industri ini. Kalau kita boleh perhatikan angka-angkanya, IATA mengunjurkan dari segi perolehan, syarikat-syarikat penerbangan akan mencatatkan kemerosotan sebanyak 46% berbanding 838 bilion dolar Amerika yang dicatat diraih pada 2019. Selain daripada itu, trafik penumpang juga akan menyusut 66% berbanding tahun 2019. Mengenai trafik ni kita boleh tengok apa yang berlaku di lapangan terbang sekarang. Memang duka citanya adalah memang sunyi sepi lah. Satu, orang takut untuk bergerak. Nombor dua ialah memang masih ada sekatan tertentu untuk memasuki kawasan-kawasan terutamanya red zone. Dan lagi masalahnya bila pergi juga dengan surat kuasa kena kuarantin 2 minggu. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan orang keberatan untuk menaiki pesawat sekarang ini. Jadi kita pun tidak berapa pasti apa yang akan berlaku dalam masa-masa mendatang. Hanya satu cara yang boleh diharapkan di pihak kerajaan ialah melihat satu jenis pakej bantuan kepada industri penerbangan Malaysia. Soalnya bukan industri penerbangan sahaja yang memerlukan bantuan. Banyak lagi industri juga. Okay. Kita beralih kepada berita kedua, ini mengenai pergerakan mata wang ringgit. Pada Jumaat lepas, iaitu hari terakhir pasaran dibuka, ringgit ialah bersama dengan RM4.15 bersama dengan $1 Amerika Syarikat. Okey. Memandangkan belanjawan kali ini, belanjawan 2021 ini dijangka paling mencabar di tengah-tengah ketidaktentuan sekarang, iaitu pandemik COVID-19. Ringgit sebenarnya memerlukan isyarat pemulihan yang lebih jelas bagi membolehkan ringgit bergerak lebih tinggi. Kalau ini dari segi bahasa ekonominya ialah sebenarnya memang ada perdagangan ringgit dengan mata wang. Jadi, minta maaf saya, pedagang tersebut yang memerlukan isyarat-isyarat yang positif daripada pelbagai sudut. Jadi ringgit ni memerlukan faktor-faktor yang positif seperti keberkesanan langkah-langkah kerajaan dalam membendung COVID-19 ni. Masalahnya sekarang ni sejak sebulan yang lepas, angka-angka kes positif baru terlalu tinggi nombornya. Belum lagi nampakkan pengurangan. Sebenarnya bila angka itu turun, sentimen terhadap mata wang ringgit ni juga akan pulih. Itu yang kita nak. Pada RM4.15 ni selalunya mereka akan mengunjurkan kalau boleh
dia turun ke paras antara RM3.90 hingga RM4 berbanding US dollar. Ya. Daripada satu sudut, sekiranya ringgit ini tinggi berbanding US dollar, maksud saya rendah sebenarnya. Sebab kalau dia RM4.20 iaitu berbanding dengan US dollar, dia ada memberi kesan positif kepada syarikat-syarikat Malaysia yang menjual barang, mengeksport keluar negara. Sebab dia akan mendapat perolehan dari segi tukaran wang asing. Cuma ia pula memberi kesan kepada syarikat-syarikat Malaysia yang mengimport bahan-bahan atau peralatan masuk ke Malaysia kerana terpaksa pula menanggung nilai mata wang yang tinggi. Jadi kita berharap Belanjawan 2021 ini boleh menangani isu ini dengan kerajaan juga menyediakan peruntukan-peruntukan khas bagaimana boleh membantu pergerakan nilai mata wang ringgit ini. Ini penting juga untuk pemulihan ekonomi negara. Baik, itu saja. Terima kasih.